Apa pengalaman seram Zoe? Saya namakan dia ni sebagai penghuni rumah kosong. Kejadiannya berlaku waktu saya tingkatan 2. Berada di rumah saya juga, di Kelang, Selangor. Rumah kawan saya ni, depan dia ada satu rumah kosong. So, kawan saya ni jenis macam kawan-kawan perempuan yang macam very macam lasak punya perempuan lah, perempuan futsal macam tu kan. So, dia selalu lepak dengan saya lah. Dia waktu kita lepak depan rumah dia, family dia dekat dalam. So, dia lepak kat luar dengan saya lah. Waktu tu saya ingat lagi, saya tingkatan 2. Saya duduk dekat, saya pergi rumah dia. Yang kita orang lepak tu sampai around pukul 12 lebih. Tapi pintu terbuka, ayah dia kat dalam, mak dia kat dalam kan. Mak bapak dia memang dah kenal saya lah. Kami lepak. And then, masa tu memang malam lah. Rumah dia tu, lorong kena masuk dalam, rumah ni belakang sekali. Rumah ni kat belakang sekali. So, bila saya duduk dekat rumah dia tu, kita orang lepak-lepak. And then, kebetulan time tu kita cerita pasal selingan lah. Cerita pasal seram-seram ni. And then, kita orang perasan ada satu angin yang melintas macam that moment tu, kita orang notice macam dua-dua kami serentak cakap beralun macam tu tau. So kami pun teruskan bercerita. Tapi sebab tu kami bercerita tu, one of us, kita macam saling faham macam ada something wrong lah babe. Ada something wrong lah babe macam tu kan. And then saya dah rasa dah sebab dia cakap dia borak saya tapi dia berpegang macam ni tau. Saya macam sebenarnya aku rasa benda yang sama. Aku dah rasa tangkap tengkuk ni kan. Lepas tu lagi sekali angin kedua lalu tau. Macam tu tau. Tapi yang peliknya kawasan dia macam kita kalau angin lalu mesti dia whole tempat tu akan lalu kan. Tapi dia area kita saja yang rasa benda tu. And then saya cakap dengan kawan saya, kita tukar topik lah sebab kita dah cerita pasal benda-benda macam tu dah pukul 12 lebih. And then tiba-tiba saya perasan dan kami perasan dekat rumah dia tu ada satu zinc tau yang tergantung. And then zinc tu dia kalau macam kita tengok angin dia akan gerak macam ni. Tapi zinc tu dia bergerak macam ni. Seolah-olah macam you pegang, you tolak macam tu. Benda tu saya perasan dulu. Sebab saya sini, dia sini. So saya nampak dulu zinc tu bergerak macam tu. Saya pergi diam. Sampai kawan saya tegur, kenapa zinc ni dia gerak macam ni? Dia gerak macam tu kan. Lepas tu saya pun cakap, kita orang diam. Tak lama lepas tu, kita orang bau benda yang sangat busuk. Something yang sangat-sangat busuk. Lepas tu sampai kita orang macam busuk sebab rumah ni memang ada longkang. Tapi kalau bau longkang tu daripada awal dah kita dah bau. Tapi bau tu tiba-tiba sangat busuk. And then sampailah kita orang macam sebab kita orang dah banyak tegur. Kami dah banyak tegur kejadian pelik. Tadi angin pun kami tegur. Lepas tu kita bunyi zinc pun kami tegur. And then bau busuk pun kami tegur. Sampailah kami sama-sama tersentak. Apabila 5 meter daripada kami tu, kami ada nampak satu objek. Tapi di dalam rumah kosong tu, satu objek ni dia berwajah manusia. Dia berfizikal manusia, tapi lebih besar daripada badan manusia yang normal tau. Sebab I teringat dia momen kan. Lepas tu dia berdiri and then muka dia, itu pengalaman pertama saya nampak Pontianak tau. Saya tak pernah tengok Pontianak sampai kita dengar, and that was very real. Dia 5 meter kita panggil, macam jauh sedikit lah kan, tapi jauh lah juga. Dia punya muka tu bukan macam kita kulit tau, tapi dia macam tanah yang dah merekah. Macam dah merekah tu, memang jelas gila saya nampak, saya dengan kawan saya nampak tu. And then rambut dia memang meresang, yang macam meresang tu. Dia punya kain itu macam kain yang dengan tanah-tanah yang lama tu lah kan. Tapi bawah dia macam faded, macam seolah-olah terapung. Kita orang berdua terpandang, we both were very speechless. Kami macam tu. Lepas tu saya macam dalam 7 ke 10 second tu kita sangat terkejut tau dengan ini hantu ke apa. Sampailah kawan saya dia macam ni hantu bodoh macam tu kan. Lepas tu saya, bila kita dah perasan hantu tu, muka dia tak macam kita tau. Dagu dia panjang. Lepas tu waktu dia berdiri tu, saya ingat lagi, dia tangan dia memang macam ni. Lepas tu dia pandang kita orang macam tu. Yes. Masa kita orang cakap, masa kawan saya kata macam, ni hantu bodoh. Terus dia macam tu. Saya punya menggigil, kaki saya dah rasa kaki tau. Macam tu. Kawan saya macam, balik. Saya terus ambil kunci motor, saya terus balik tau. Tapi waktu saya pandang balik tu, saya nak daripada tempat saya duduk tu nak ke motor tau. Dia daripada jauh tu dia macam tu je. That goes to hantu tu. Saya tak tahu lah dia tapi saya tu macam Pontianak lah kan. Saya bawa motor, saya macam tak fikir apa dah. Saya bawa je. Lepas tu saya ni orang Jawa tau, ada amalan orang Jawa ni katanya kalau kita
kena benda-benda macam ni, kita jangan terus balik rumah, kita kena singgah kat tempat tu. So saya pun balik, Caca beli burger. Saya berharap supaya benda tu tinggal kat kedai burger tu. Tapi tu bila saya balik rumah, saya ingatkan dah settle. Memang saya rasa motor saya lain macam. So saya memang dah confirm dia ni memang ikut aku balik. Lepas tu saya balik rumah, saya terus cakap dengan mak saya, cakap, "Mak, abang jumpa hantu." Lepas tu mak saya bising lah, "Itulah lepak lagi kawan malam-malam. Rumah kau ni, mak kau ada orang tua apa semua kan." Lepas tu saya terus sampai semayang, saya terus isyak, saya baca Yasin. Tapi saya punya meremang tu tak habis-habis tau. I tak habis punya meremang tu, saya baca Yasin. Lepas tu saya kata, harap-harap okey lah kan. So saya ingatkan benda tu dah settle. Sampailah abang saya balik, abang saya memang suka jenis lepak malam. Dia balik rumah, abang saya memang ada sixth sense tau. So dia boleh nampak. Dia memang very steady. Dia masuk rumah, cakap, "Mak, atau umbung ada pontianak." Dia cakap. Mak saya terus cepak kaki saya, macam, bangun. Benda tadi tu ikut kau lagi, ada kat atas bumbung kan." Lepas tu mak saya terus, saya pun terus bangun lah. Saya bangun tu terus saya bangun sentak tu sebab benda ni ikut sampai kat rumah. Abang saya selama je dia ngintai. Dia kata dia dekat bumbung. Lepas tu terus kat bumbung kita orang macam ni. Macam tu. Saya tak tahu dia cakar ke apa. Lepas tu Maiman cakap, "Lepas ni kau jangan keluar rumah. Kau tengok ni sampai benda ikut balik kan. Nanti adik kau nak pergi kerja tak boleh tidur." So, saya bangun, saya takut tau. Saya kata nak buat apa. And then, lepas tu saya tak tahulah. Saya tak tahu nak buat apa. And then saya cakap, tak apalah, kita baca ayat kursi saja. So saya baca ayat kursi. And then kita dengar, memang kami bertiga, kami dengar sangat clear di luar rumah, like bunyi orang mengesut tau. Bunyi kain tu berat. So dia macam dia macam jalan macam tu. And then saya memang tak balik nak tengok sebab saya dah tengok dulu benda tu dekat rumah kawan saya. And then abang saya selak, memang dia kata, "Panjang je dagu dia." Abang saya cakap. Saya pun beranikan diri saya tengok. Mak saya memang tak tengok tau. Saya cakap, "Bau dia busuk sangat." Kami bertiga. Lepas tu mak saya cakap, buat apa tau. Saya ngintai, memang daripada luar tu dia jalan mengisut tu macam tu tau. Dia macam nak masuk pintu rumah tu tapi dia tak boleh nak masuk. Lepas tu memang rumah saya tu dah ada pagar lah kan. Semua rumah kita macam pagar untuk elakkan benda-benda yang bukan-bukan. Sebab saya ni family Jawa. So orang Jawa ni dia percaya dengan benda-benda pendinding dan sebagainya. So even kat rumah pun macam arwah ayah pernah pesan, orang yang ada niat jahat dekat keluarga kami pun kalau dia datang rumah dia takkan jumpa rumah kami. Atau orang-orang Jawa punya pendinding lah kan. So apa yang saya buat, kebetulan saya teringat satu pesanan daripada ustaz saya. Sebenarnya arwah-arwah yang bergentayangan ni ataupun hantu-hantu ni adalah roh-roh yang tidak pernah aman. Sama ada mereka ni membunuh diri ataupun mereka ini kurang bernasib baik. Sebab tu dalam Islam pun orang yang mati bunuh diri ni, kubur mereka diasingkan dengan orang yang biasa. So ustaz saya pernah cakap, kalau kita jumpa makhluk-makhluk halus macam ni, kita sedekahkan Al-Fatihah, kita niatkan pada dia, "Ya Allah Tuhanku, semoga roh ini diterima dan ampunkan dosa dia." Lepas saya baca Al-Fatihah tu, yang dua orang ni memang dalam keadaan tak okey lah. Abang saya relax je, mak saya macam takut macam ni kalau dia masuk kan. Saya fikir tak apa, sekejap lagi dah pukul 5 dah nak pagi kan. Saya baca Al-Fatihah, saya kata, "Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa si mati, tempatkan dia kalangan beriman dan jauhkanlah keluarga kami daripada perkara buruk." Terus benda tu hilang. So daripada kejadian tu saya call kawan saya besoknya. Saya kata nama dia Aisyah kan. Saya cakap, "Aisyah, aku nak call lah." And then saya cerita daripada awal sampai habis kejadian tu. Dan saya tanya dia, "Siapa dia ni? Siapa hantu ni? Adakah dia hantu yang macam hantu yang nak rayap tiba-tiba kacau kita?" Ataupun dia kata, depan rumah dia tu, rumah kosong tu dia adalah isteri yang bunuh diri sebab suami dia kahwin dua. So anak-anak dia je pula tak balik dekat dia sebab dia adalah pengamal ilmu hitam. Jadi saya rasa mungkin dengan hidup dia mengamalkan ilmu hitam, mungkin tak berat lah kot ilmu hitam, menyebabkan suami dia mungkin tak suka dengan dia dan anak-anak dia pun memang tak jenguk dia. Waktu dia meninggal tu pun orang-orang situ tahu lepas besoknya, mungkin dah sehari lepas tu orang datang rumah dia dan meninggal. Waktu tu dia tak lahir lagi, tapi itu cerita yang diceritakan oleh ibu dia. Jiran dia tu mati dekat rumah. So sama ada mati dia tu bunuh diri ataupun dia sendiri jin dia tu makan diri dia, saya tak tahu. Tapi itulah kejadian dia menjadi begitu. Dan selepas pada kejadian tu, memang bapa kawan saya tu dia orang surau. So dia minta ustaz untuk bersihkan kawasan tu dan dalam tempoh 2 minggu tu rumah tu dirobohkan dan diazankan. Memang masa tu ustaz tu panggil saya datang. Dia suruh saya ceritakan macam mana bentuk kejadian hantu tu. So saya cerita dan dia kata, "InsyaAllah, terima kasih, mungkin sebab awak jumpa dia pun kita boleh bersihkan kawasan rumah dia." So this moment I perasan bila kita hidup ni, berbuat baiklah dengan orang ataupun kita janganlah mengamalkan benda-benda yang syirik ni, sebab kita tak tahu at the end of the day sama ada di mana jasad kita, adakah di atas ataupun kita masih lagi
bergentayangan di bumi dengan keadaan yang tidak tenang. So that was lesson lah yang saya belajar daripada kisah pengalaman ni. Macam kawan Zoe tak ada kena apa-apa gangguan pada waktu tu? Dia pelik. Dia cakap dengan saya, dia kata macam, aku dah lama duduk sini. Itu first time tau aku jumpa hantu ni kat depan ni. Sebab kita selalu lepak. Tapi dia rezekikan kami untuk tengok dia pada malam tu, dan akhirnya rumah tu dirobohkan setelah sekian lama. Sebab dia kata tak ada siapa pun pernah kacau rumah tu. Tapi selepas kejadian saya kena tu, saya cerita kat dia cerita kat bapak dia bagi tahu orang masjid, so rumah tu dirobohkan. So dia kata macam interesting lah, benda ni benda interesting untuk kami berdua, dan setiap kali kami jumpa bila batu raya, kita akan cerita benda yang sama. Cakap, Aisyah, kau ingat tak yang kita jumpa hantu tu? Kau ingat tak kita jumpa hantu tu? Tu macam masa Zoe cakap Zoe naik motor balik ke rumah tu, apa yang Zoe rasa time tu? Adakah rasa motor berat ke? Atau saya tahu yang saya diekori sebab saya tahu kalau motor saya 100 meter, 100 tu Peter Press kan, kita tahu dia laju dia macam mana. Dia taklah berat sangat tu, tapi saya rasa macam saya rasa tak kena. Saya rasa memang tak kena sebab saya rasa meremang sangat. Saya dah baca ayat kursi dah. Lepas tu bila saya baca ayat kursi tu, dia takkan, kan kalau macam jin ifrit, kita tahu jin ifrit ni dia punya kelemahannya adalah ayat kursi, dan wala yauduhu hifzuhuma wa wal aliyyul wala yauduhu hifzuhuma wa wal aliyyul azim adalah penutup kepada jin-jin yang ada ni kan. Tapi saya tak boleh nak menghabiskan ayat tu dengan keadaan saya yang sangat takut. Saya masih ingat, oh macam ni muka dia mereka-reka dan dagu dia sangat panjang, hampir ke pusat. Dan saya masih nampak dia macam tu tak, saya masih ingat lagi macam fuck, seram siang kau. Macam kenapa dagu kau macam ni? Mungkin dia menggambarkan minyak dagu, kita tak tahu. terangkan lebih detail sikit macam mana keadaan bentuk lembaga tu sewaktu nampak dia berjalan depan rumah? Dia, macam saya kata tadi, dia adalah seorang wanita yang tubuh dia lebih besar berbanding kita. I mean macam bila saya berdiri, bahu dia adalah paras telinga saya, maksudnya lagi besar. Dan muka dia macam kita. Muka dia macam kita, tapi dagu dia sampai ke pusat tau. Rambut dia memang macam besar dan ke bawah terurai macam tu. Tapi kaki dia, dia memang fade macam kabur-kabur macam tu. Dan masa dia jalan tu pun dia macam tu. Muka dia merekah, seolah-olah macam tanah yang kering merekah tu. Dan dia sempurna lah, dia ada mulut, dia ada hidung, dia ada mata. Tapi sebabkan rambut dia macam tutup macam tu. Tapi yang paling jelas saya boleh nampak kat sini lah. Dan dia sangat kesian, dia jelmakan dengan keadaan yang sangat menakutkan. Itu pengalaman yang saya tak boleh lupa. Itulah kali pertama saya nampak pontianak depan mata saya, dan dalam keadaan sebegini rupa. Muka dia macam kita, tapi dagu dia sampai ke pusat tau. Rambut dia memang macam besar dan ke bawah terurai macam tu. Tapi kaki dia, dia memang